Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum pilihan raya tahun lepas, budak-budak Najib telah tanya saya, sebab apa saya serang Zaid Hamidi? Saya beritahu, sekira Zaid Hamidi jadi Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim, dia tidak akan bantu Najib untuk keluar dari penjara. Najib akan terus di dalam penjara, dan kalau keluar pun melalui pengampunan akan makan masa bertahun, 5, 6 atau 7 tahun baru perkara itu akan berlaku. Luqman Nur Adam dalam ceramah dia kata, seminggu selepas kerajaan bertukar, seminggu selepas Perdana Menteri baru angkat sumpah, Najib akan dibebaskan dan akan balik ke rumah. Seminggu. 1 week after the government change, 1 week after the new Prime Minister take office, Najib will be home. Saya petikai. Saya kata tidak akan berlaku. Tidak ada peruntukan di dalam undang-undang ataupun di dalam perlembagaan untuk perkara itu berlaku. It will not happen. Jadi, dia orang budak-budak Najib ni sudah hati dengan saya lah, termasuk Luqman. Luqman ni working for Rosmah Mansur. Dia Rosmah Mansur punya ni team. Dan budak Najib hari ini sudah tak bercakap dengan saya, sudah boleh dikatakan putus perhubungan kerana mereka tak senang dengan tindakan saya, pandangan saya. Hari ini terbukti apa yang saya cakap. Anwar Ibrahim berkata, dia telah beri green light, dia telah beri apa orang Melayu kata lesen besar kepada pihak berkuasa, baik MACC, PDRM, Peguam Negara, tak kisahlah. Mereka terima green light atau lesen besar untuk terus dengan semua kes-kes. Dan Anwar komplain, masa yang lepas VVIP, orang yang kuat, pemimpin-pemimpin politik dan sebagainya telah lepas dari tindakan undang-undang. Hari ini tak kisahlah you ni power broker ke, you ni warlord ke, you ni VVIP ke, semua akan diambil tindakan. No exemption. Tidak ada kekebalan bagi sesiapa sekalipun. Itu mungkin cakap politik lah. Mungkin di belakang tu banyak dia orang buat deal. Deal pintu belakang. Dia orang ni kuat main pintu belakang. Jadi mungkin beberapa orang ni kes akan digugurkan. Syarif Samad misalnya, you know. Di mana pihak pendakwa atau pihak ni Attorney General Peguam Negara tarik balik charge, gugurkan kes. Jadi mereka taklah menang yang sebenarnya menang perbicaraan. Kes ditarik balik, charge digugurkan dan sebagainya. Anyway, itu akan berlaku dan certain warlord tertentu ni akan diberi kekebalan dan akan dimaafkan dan mereka akan bebas. Tapi mereka yang menentang kerajaan, kemungkinan kes baru akan dibuat terhadap mereka. Dan perkara ni pun kita sudah terima warning ni dari Luqman. Luqman kata banyak ni kes-kes baru terhadap musuh kerajaan akan wujud tidak lama lagi. Kata tunggu tengok, ramai akan ditangkap, di-charge atas macam-macam jenayah, macam-macam kesalahan, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi mereka dah warning dah. A lot more cases are going to come against the enemies of the government. Khas enemies of the government. Terutama sekali orang PAS dan orang Bersatu.
mengikut apa warning yang diberi oleh Luqman. Anyway, itu satu. Yang interestingnya kenyataan Anwar. Bukan saja Anwar kata dia bagi green light atau lesen besar untuk proceed dengan kes terhadap VVIP, warlord, orang-orang yang boleh dianggap sebagai dulu menerima kekebalan dari tindakan mahkamah. Hari ini kekebalan itu sudah ditarik balik. Tapi the most important headline dia, Anwar kata sharks are already in jail. All the sharks are already in jail. Tinggal ikan bilis sahaja yang belum lagi ditangkap dan dipenjarakan. Shark, ikan jerung, semua, all the sharks is already in jail. Tapi kita tahu satu je shark in jail, iaitu Najib Tun Razak. And ada lagi shark yang belum lagi dipenjarakan, iaitu Ahmad Zahid Hamidi. Dan saya dengar adalah beberapa lagi shark tu. So maknanya sekira semua ikan jerung, semua sharks telah dipenjarakan, tak ada dah. Yang tinggal ni ikan bilis saja. Ini satu message kepada rakyat Malaysia bahawasanya Ahmad Zahid Hamidi akan bebas. Ahmad Zahid Hamidi tidak akan didapati bersalah, sama macam kes Syarif Samad dan beberapa lagi. Ahmad Zahid Hamidi, kes dia either akan digugurkan, charge digugurkan, atau kes ditarik balik, ataupun mahkamah akan mendapati dia tidak bersalah. So this is early warning, amaran awal dari Anwar bahawasanya Zahid Hamidi ni bebas, tidak akan dipenjarakan. Sebab Anwar kata semua shark, semua ikan jerung dah dipenjara, tak ada dah tinggal mana-mana lagi. Cuma ikan bilis saja yang masih tinggal. Okey, itu satu. That means this is a good sign untuk Zahid Hamidi, iaitu Zahid Hamidi akan dibebaskan. Zahid Hamidi tidak akan join Najib di dalam penjara. Najib is going to be alone. Zahid Hamidi not joining him. Okay, itu satu. One message lah dari Anwar yang saya baca, maknanya is good news for Zahid. Tapi is bad news also for Najib, oleh kerana Anwar maknanya tidak setuju dengan pandangan Najib. Najib ni, dia kata dia ni did not receive a fair trial. Najib kata dia ni is a victim of political persecution. Okay, let's be clear. Najib did not receive a fair trial. Najib is a victim of political persecution. Dan lawyer Najib, Syafiq Abdullah, baru saja menghantar permohonan kepada United Nations, Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan permohonan mereka ialah untuk Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu United Nations, campur tangan di dalam kes Najib, atas sebab Najib ni victim of political persecution, selective prosecution, dan juga did not receive a fair trial. 3 perkara, ya. Satu is selective prosecution, political persecution, did not receive a fair trial. Atas 3 sebab tu, Peguam Syafi'i telah memohon supaya Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations, campur tangan dalam kes Najib. Now, Anwar tidak menyokong tindakan itu. Anwar pula berkata Najib ni is a shark, dan shark semua telah dipenjarakan. Bermaknanya Anwar has already cuci tangan. Anwar cuci tangan dengan Najib. Anwar has thrown Najib under the bus. Najib is on his own. Najib tidak terima sokongan dari kerajaan Malaysia,
Najib terpaksa pergi ke Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations, untuk mendapat sokongan dari Bangsa-Bangsa Bersatu. So what happened to the deal? Bahawasanya sekira Najib dan Zaid menyokong Anwar ataupun UMNO menyokong Pakatan Harapan dan setuju dengan Anwar menjadi Perdana Menteri, maka Anwar akan bantu Zaid dan Najib. Nampaknya Anwar sudah confirm dia akan bantu Zaid dengan pengumuman ikan jerung semua dah di penjara, yang ditinggal semua ikan bilis. Maknanya Zaid is not going to jail. Dan the second thing is Najib ni tidak akan diselamatkan seperti deal yang mereka buat pada peringkat awal. This is very interesting. Tindakan Anwar, kenyataan Anwar dan juga tindakan lawyer Najib Syafiee, nampaknya Najib is on his own. Najib now must fight for his survival. Dan oleh kerana Najib tidak terima bantuan atau sokongan dari kerajaan atau dari Perdana Menteri ataupun dari timbalan Perdana Menteri, maka Najib has now got to take his fight to the international arena. Tetapi sekiranya Bangsa-Bangsa Bersatu terima aduan Najib dan mereka lancarkan, they launch an investigation, perkara ni akan mengambil masa mungkin beberapa tahun, sebab Bangsa-Bangsa Bersatu ni, dia orang buat kerja ni bertahun-tahun, years before they settle. And they involve also translating all the court document dan sebagainya. Dan sekiranya Bangsa-Bangsa Bersatu berpuas hati dengan permohonan Najib, mereka akan terpaksa pergi ke Malaysia dan get the other side of the story. Maknanya berjumpa dengan pihak pendakwa, pihak peguam negara, mendapat their version of the story, dan balik ke US dan membuat satu laporan lengkap dan memberi pandangan mereka, give their opinion to the Malaysian government. By the time all this is done, it could be 3-4 tahun tau baru selesai. Ini pendapat saya. Berdasar kepada cara Bangsa-Bangsa Bersatu bekerja ni, mereka tak pernah selesai sesuatu kerja dalam masa setahun. 3, 4, 5 tahun, 10 tahun kadang-kadang baru selesai kerja mereka. So it's going to take a few years. Dan selepas Bangsa-Bangsa Bersatu selesai ni siasatan mereka dan keluar dengan pandangan mereka, opinion mereka, mungkin Pakatan Harapan is not even the government anymore. Kemungkinan besar Anwar Ibrahim is no longer the Prime Minister. And cadangan Bangsa-Bangsa Bersatu kepada ni Malaysia is Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations do not have executive powers. Mereka boleh beri opinion saja, pandangan saja. Kerajaan Malaysia boleh ignore. Kerajaan Malaysia boleh tolak ke tepi pandangan United Nations dan tidak hirau pandangan mereka. Kalau Bangsa-Bangsa Bersatu ni ada executive powers, ada sangat kuasa, kenapa peperangan kat Ukraine ni pun dia orang tak boleh selesai? Banyak perkara dia orang tak boleh selesai. Bangsa-Bangsa Bersatu boleh keluar dengan pandangan, they give their opinion. Kami rasa macam ni lah, macam tu. Tapi Russia boleh kata go to hell, I don't care what you think, you know. Dan Russia continue bomb Ukraine. What can tu kalau nak itu pun NATO kena istiar perang terhadap Russia. Tapi kalau NATO istiar perang and dia orang tak berani, NATO yang sebenarnya tak berani. Kalau dia istiar perang, maknanya satu Eropah akan terlibat dalam peperangan dan kemungkinan besar Manchester pun akan dibom. Mungkin saya ni tak lama duduk di Manchester kalau macam tu. So it's not so easy. And sepatutnya tindakan membantu Najib ni, sepatutnya tindakan Zaid dengan Anwar. Sebab apa Zaid dengan Anwar ni cuci tangan? And terpaksa maknanya Najib lari pergi ke Bangsa-Bangsa Bersatu untuk bantuan. And pengumuman dan tindakan Anwar hari ni clear.
Najib and Zaid and Anwar tidak akan tolong Najib. And second thing is Zaid tidak akan masuk penjara. Itu bacaan saya, dan bacaan saya berdasar kepada tindakan dan pengumuman Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Unless saya ni mungkin baca silap, tapi it's simple language. Simple language bermaknanya ikan jerung semua sudah masuk penjara, hanya tinggal ikan bilis saja yang masih belum masuk penjara, dan saya beri lesen penuh kepada pihak berkuasa untuk buat apa saja supaya warlord, VVIP, orang-orang yang pada masa dulu ada kekebalan, hari ini tindakan akan diambil terhadap mereka. Assalamualaikum. Salam sejahtera.